Disebutkan di dalam beberapa hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, hendaklah kamu mengerjakan 4 rakaat solat kerana-Ku. Pada permulaan hari maka Aku akan sempurnakan urusan kamu sepanjang hari." Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan bahawa solat adalah punca keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dikasihi oleh para malaikat, sunnah para nabi, melahirkan nur ma'rifah, menyebabkan doa dimakbulkan dan rezeki diberkati. Solat adalah asas iman, memberi kerahatan kepada badan, menjadi senjata untuk menentang musuh, memberi syafaat kepada mereka yang mengerjakan solat, sebagai lampu di dalam kubur, mententeramkan hati di dalam kubur yang menakutkan, memudahkan untuk menjawab soalan mungkar dan nakir, menjadi teduhan daripada panas terik pada hari kiamat, menjadi cahaya dalam kegelapan sebagai penghalang daripada api neraka, memberatkan timbangan amalan-amalan baik, mempercepat melintas titian sirat, dan solah juga sebagai anak kunci syurga. Dalam kitab Al-Munabbihat, Hafiz Ibnul Hajar rahimahullah menceritakan daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa sesiapa yang memelihara solahnya dengan bersungguh-sungguh pada waktu yang ditetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya 9 perkara. Kita akan baca sebahagiannya, kita akan sambung lagi pada malam-malam yang berikutnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihinya. Kedua, dia akan dikurniakan dengan kesihatan. Ketiga, para malaikat sentiasa menjaganya. Keempat, dia akan dikurniakan dengan keberkatan di dalam rumahnya. Kelima, nur orang soleh akan zahir daripada wajahnya. Keenam, hatinya menjadi lembut. Ketujuh, dia akan melintas titian sirat sepantas kilat. Kelapan, dia akan terselamat daripada azab neraka. Kesembilan, di syurga dia dapat berjiran dengan golongan yang disebut dalam ayat berikut, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pada hari kiamat tidak ada perasaan takut dan tidak juga perasaan berduka cita menjelubungi diri mereka. Rasulullah SAW bersabda bahawa solat adalah tiang agama. Dalam solat terdapat 10 kebaikan. Pertama, menyerikan wajah. Kedua, cahaya bagi hati. Ketiga, merehatkan dan menyihatkan badan. Keempat, teman di dalam kubur. Kelima, sebagai sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keenam, kunci pintu langit. Ketujuh, melalui solat, bahagian timbangan neraca amal kebaikan akan menjadi berat. Kelapan, asbab untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, harga bagi syurga. Dan yang kesepuluh, penghalang daripada neraka. Sesiapa mendirikan solat maka dia telah menegakkan agama, dan sesiapa meninggalkan solat maka dia telah meruntuhkan agamanya. Disebutkan dalam hadis bahawa sesebuah rumah akan bercahaya melalui solat yang dikerjakan di dalam rumah itu. Maka cahayakanlah rumah kamu dengan memperbanyakkan solat-solat sunat. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, solat-solat sunat kadang-kadang kita pun berat nak lakukan. Jadi kita buatlah amalan-amalan solat-solat sunat ni, yang kita rasa mampu kita buatlah. Jangan kita tinggalkan semua. Kita boleh buat solat witir sebelum tidur 3 rakaat, bangun awal pagi tu solat tahajud kan, 2 rakaat, buat dua-dua, okeylah, insya-Allah kan. Tak payah bawa panjang-panjang baca sikit-sikit lah. Baca surah-surah pendek sudahlah kan. Kita cuba insya-Allah. Tuan-tuan Allah SWT, inilah amalan-amalan yang mana kita akan buat sebelum kita mati. Bila dah kita meninggal alam ini, kita tak ada peluang dah kan. Masa sekejap saja berlalu tuan-tuan. Saya pun masa itu dah juga, tuan-tuan pun masa itu juga, 24 jam. Allah Subhanahu wa taala bagi satu hari 24 jam. Jadi kita sama-samalah usahakan supaya peningkatan amal kita sentiasa dalam seharian tu
ada peningkatan, sikit supaya kehidupan kita ni kehidupan yang maknanya ada berkualiti lah panggil, insya-Allah. Moga tuan-tuan dapat amal dan saya juga dapat amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak ada dalam majlis kita ini, insya-Allah. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.